Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini hangat di media sosial berkaitan dengan isu DNAA, Timbalan Perdana Menteri ataupun Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Susulan isu ini terdapat banyak yang mempertikaikan berkaitan dengan isu DNAA Zahid Hamidi. Ini pula kejutan untuk PAS dan Presiden PAS sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awang, melalui sebuah artikel dari Malaysia Kini. Faiz, mana kitab Hadi ketika pemimpin PAS dapat DNAA? Presiden PAS Abdul Hadi Awang didakwa membuat kenyataan mengelirukan apabila mengatakan pelepasan tanpa pembebasan DNAA tiada dalam sistem kehakiman Islam. Dalam satu kenyataan, bekas adun permatang pasir Faiz Fadzil berkata, Hadi mendiamkan diri mengenai perkara itu apabila mahkamah memberikan DNAA kepada bekas timbalan Presiden PAS Nasharuddin Mat Isa pada tahun 2020. Mungkinkah ketika itu kitab Ustaz Hadi dalam isu ini masih belum wujud? Kata Faiz yang secara kebetulan turut memperoleh DNAA seminggu lalu untuk pertuduhan di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan kerana dakwaan melakukan serangan seksual. Pada 5 November 2020, Nasharuddin diberi DNAA melibatkan 16 pertuduhan pucak amanah berjumlah RM321,000 berkaitan gajinya sebagai pengerusi Yayasan Nasar. Semalam, Hadi mengkritik kerajaan di Parlimen berhubung keputusan pendakwa raya menarik balik pertuduhan terhadap Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Hadi mendakwa bahawa tiada DNAA dalam Islam. Faiz berkata, ini tidak benar kerana Seksyen 103 dalam kurungan 1 Enakmen Kanun Jenayah Syariah Terengganu 2001 pun mempunyai unsur DNAA. Undang-undang itu digubal ketika Hadi menjadi Menteri Besar negeri itu. Faiz yang juga seorang peguam menjelaskan DNAA membolehkan pendakwa raya menarik balik pertuduhan apabila dipertimbangkan antara lain ketidakcukupan bukti atau perlu siasatan lanjut. Bukankah dalam Islam, membebaskan 10 orang bersalah lebih baik daripada menghukum seorang yang tidak bersalah? Sehubungan itu, Fazil menggesa PAS supaya tidak menyalahgunakan agama untuk kepentingan politik kerana ia boleh mengelirukan orang ramai. PAS tidak seharusnya menggunakan dalil agama mengikut rentak dan selera politik kerana ia boleh mengelirukan rakyat, terutamanya orang Islam, sekiranya dalil yang disandarkan tidak tepat pada tempat katanya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Baru-baru ini kita mendengar kenyataan ataupun komen daripada Khairi Jamaluddin ataupun KJ berkaitan dengan isu yang hangat hari ini, yaitu berkaitan dengan penarikan sokongan terhadap kerajaan perpaduan daripada Presiden Muda, daripada Muda ataupun Syed Saddiq. Saudara-saudara, akhirnya apa ulasan terkini berkaitan dengan respon Khairi Jamaluddin itu? Melalui satu artikel Syahbudin.com, ulasan Syahbudin.com, merapulah KJ kali ini. Wah, bagi saya ini satu kejutan baru untuk Khairi Jamaluddin. Di sebalik banyak gesaan agar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meletakkan jawatan sebagai ahli Parlimen Muar, berikutan tindakannya menarik diri daripada menyokong kerajaan perpaduan, pemimpin UMNO yang terkeluar sekejap, Khairi Jamaluddin, nampaknya mempertahankan Presiden Muda itu. Kata bekas Menteri Kesihatan itu, Syed Saddiq adalah ahli Parlimen yang jujur dan masih berpegang kepada dasar Pakatan Harapan, yaitu tidak bekerja sama dengan UMNO dan Ahmad Zahid Hamidi.
Jika kamu minta dia letak jawatan dan kosongkan kursi, Anda yang sepatutnya kosongkan kursi kamu dahulu, tambah beliau. Khairi Jamaluddin atau KJ menegaskan, pengundi pada pilih RU 15 lalu menyokong PH, terutamanya adalah kerana pendirian gabungan itu untuk tidak bekerja sama dengan UMNO dan Zahid Hamidi. Sambil menyatakan tidak perlu untuk Syed Saddiq meletakkan jawatan, KJ sebaliknya berkata, pemimpin-pemimpin PH yang sepatutnya mendapatkan mandat baru daripada rakyat kerana melanggar janji mereka sendiri. Sebagai makluman, MUDA bukanlah komponen PH, tetapi Syed Saddiq telah memeterai MOU dengan PH sebelum PRU 15 lalu untuk mengelakkan pertembungan dan bagi mewujudkan proses saling membantu. Disebabkan adanya MOU tersebut yang disertai dengan PH tidak meletakkan calonnya, itulah yang menyumbang kepada kemenangan Syed Saddiq di Muar. Jika Syed Saddiq bertanding atas tiket MUDA dan PH juga meletakkan calon, nasibnya di Muar pasti tidak jauh berbeza dengan Pejuang dan GTA yang hilang deposit di semua kawasan yang mereka tandingi. Dengan itu, ikut logik akal apabila Syed Saddiq tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan yang ditunjangi PH, menggesanya meletak jawatan adalah sesuatu yang wajar dan munasabah. Setidak-tidak bolehlah sama-sama kita lihat sama ada Syed Saddiq masih boleh menang atau tidak di Muar tiket mudanya. Dalam konteks PH bekerja sama dengan UMNO, selepas PRU 15, ia bukanlah bermakna prinsip dan janji pilihan rakyat telah dilanggari. Nah, ini yang perlu didengar oleh ramai orang. Semua orang faham keputusan PRU 15 telah menyaksikan tiada mana-mana parti beroleh majoriti untuk membentuk kerajaan sendiri. Atas kemulut itu dan untuk mewujudkan kestabilan politik yang di Pertuan Agong lalu menitahkan agar dibentuk sebuah kerajaan perpaduan. Dalam proses mendapatkan persetujuan ke arah itu, Mahyadin yang mewakili PN awal-awal lagi selepas menghadap Agong telah membuat pendirian menolak untuk berada dalam kerajaan perpaduan. Setelah PN menolak, apalagi pilihan yang ada buat PH yang memiliki 82 kerusi parlimen ketika itu. Apakah mahu dibiarkan negara tiada kerajaan dan kemelut politik berpanjangan? Cuba ketika itu Mahyadin menyatakan sedia bekerja sama dengan PH untuk membentuk kerajaan perpaduan demi mematuhi titah Agong dan bagi mewujudkan kestabilan politik dalam negara. Apakah kerjasama PH dengan UMNO masih wujud? Takkan benda simpel macam ini pun KJ masih tak boleh faham sampai sekarang menurut Syabuddin. Lagipun kalau Syed Saddiq seorang yang berprinsip dan memang menolak kerjasama PH dengan UMNO sejak awal lagi, kenapa sebelum ini beliau memberi sokongan? Merapulah KJ kali ini menurut Syabuddin Husin. Saudara-saudara, artikel ini dari syabuddin.com, merapulah KJ kali ini.